Okay, so kita mulakan. Okay, dengan bacaan mul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okay, Daniel, tolong record ke Daniel? Okay, terima kasih. Okay, so Cikgu Firas tak masuk. tak ada orang pun. Dah masuk lah. Dah masuk malam cos 2A, sin 2A, tangent 2A. Okay, so kalau perhati dekat rumus yang awak akan dapat masa SPM nanti yang ni lah. Start pada nombor 13 ni rumus. Okay, rumus. Okay, kejap. Start nombor 13, awak akan dapat 24 rumus. Ni nombor 13, start untuk plus minus ni addition formula berkaitan dengan, so yang ada 2A ni adalah berkaitan dengan double angle. Okay, so kalau awak tengok sin 2A ada satu rumus, cos 2A ada tiga ni 1, 2, 3. So optional lah, pilih ikut keperluan. Dan tangent 2A ada satu. So half angle tu datang cos square A minus sin square A. So bila awak nak half angle, bermaksud half daripada 2 adalah 1 lah, cos 1A. Automatically right side awak mesti cos A over 2 minus sin A over 2. Okay, boleh dapat tak bahagian ni? Kalau dia 2, sini 1. So kalau sini 1, sini half. Okay, itu maksud dia. Boleh tak? Boleh teacher. Cikgu. Okay, sebabnya nanti kita kadang-kadang yang kita nak tu nanti kat sini. Contoh dia minta cos A over 2. Bukan dekat sebelah kiri lah. Dekat bahagian kanan. So yang ini ada value. Mungkin sini pun ada value. So yang ini akan jadi questions. Questions dia macam duduk di tengah-tengah. Okay, so awak kena apply dia punya formula ni. Pindah-pindahkan dia sampai dapat cos A over 2. Okay, itu dia punya konsep tadi tu lah half angle. Okay, so awak tengok soalan hari ni. Soalan dia lain sikit, dia kata find the value of tangent 15 degree insert form. So dia nak jawapan awak mesti in term offset lah. Maksudnya tak boleh bagi value. Kalau ikut kita ambil calculator tekan terus dapat point. Tapi dia nak dalam bentuk set. So first kita ambil formula tangent. Tangent ni, tangent 15 ni kita jangka dia mungkin datang daripada half angle lah. Okay, sebab awak tahu awak ada special angle berapa? Special. Yang ada segitiga tu. 3. Okay, so apa dia? 30, 45 and 60. So kita boleh jangka lah 15 ni datang daripada 30. Daripada 30 divide 2. So kita kata dia half angle. Okay, disebabkan half angle, kita cari formula double angle. Okay, formula double angle ialah 2 tangent A over 1 minus tangent square A. Okay, check balik sekejap. Okay, betul Okay. So ni formula dia. So awak kena adjust jadi apa? Tangent. Okay, tangent A lah.
Ataupun kalau awak nak decide kat sini tangent 30/2. Okay. So awak boleh juga takrifkan sebelah kiri ni tangent 30 equal to tangent. Okay, tengok ni. Ni 2A. So sini akan jadi tangent apa? A lah. To tangent 15. Okay, kejap. Okay, macam ni Yang 30 ni dengan 15 ni dia follow Yang ni 2A. Ni 2A. So sini akan jadi A. So bermaksud cikgu pakai formula tangent 2A. Cikgu sedang pakai formula tangent 2A. Okay, so tangent 30 equal to tangent 15 over 1 minus tangent square. A awak berapa tadi? 15 ke 30? 15. Okay, 15. Okay, follow formula tangent 2A. Okay, so dekat sini, awak boleh tahu tak tangent 30 ni datang pada segitiga yang mana? Boleh. Adakah yang 1, 1 ataupun yang 2, 2? Yang mana satu dapat 30? Yang mana kita dapat 30? Yang 1, 1 ke 2, 2, 2? 1, 1. 1, 1 confirm lah 45. 2, teacher. Okay, so 2, 2 So kita kena pilih. Okay, kecuali lah awak memang hafal tangent 30 tu. Sebab kita nak dalam bentuk cert. So sini kena buat balik yang tu. Ini 60, sini 30, sini square root 3. Okay, so apa tangent 30? 1 over. Tengok segitiga ni. Yang cikgu colourkan ni. Ni Set 3. Okay, 1 over set 3. So equal to tangent 15. Kejap Teacher sorry, Haiman dengan Adri nak masuk. Oh ya, kejap. Masuk tak? Sekarang 31. Tak ada kan? Kau tengok sini tak ada. Sebab cikgu dah auto. Kadang-kadang dia tak detect ke auto ni. Okay. Okay, kalau tak ada lagi kan beritahu Okay, 2 tangent 15 over 1 minus tangent square 15 degree Kalau macam ni memang awak takkan dapat buat lah. So awak kena let tangent 15. Kita letkan dia sebagai satu unknown. Contoh unknown yang awak nak pakai X ke Y ke B ke A ke. So katakan awak nak guna huruf A. So bila awak nampak je tangent 15, awak mesti gantikan dengan huruf A So kita akan tulis balik 1 over set 3 equal to A over 1 minus apa? Okay, macam mana dengan tangent square 15? Nak tulis apa? A square. 2A ke A square? Okay, so A square. Okay, so awak nampak kat sini lah. Kat sini dah jadi kuadratik. Kuadratik yang mana awak kena buat cross multiply. Okay, cross ni tak ada yang bawah sebab dia ada equal. So crosskan ke atas jadi 1 minus A square equal set 3. Lepas tu ada 2A. Okay, macam mana nak selesaikan kuadratik macam ni? Awak kena arrange in general form. So general form mesti A square dia positif So cikgu bawa sini A square. Okay, plus 2. Okay, kejap. 2A tu kan bahagi teacher. Dia naik atas kan? Betul tak? Oh, okay. Tak, kejap ni nak tulis set 3 ni. Okay, macam ni.
Oh, sekali ya teacher. Tapi awak tahu kan, tapi awak tahu A ni unknown. So dia dalam baru huruf A. Boleh tak? Kalau cara penulisan dia kita akan tulis 2 dengan 3 ni number, A ni unknown lah. Unknown dalam cerita ni A. Biasa awak X square, X number. Okay, last kali number minus 1 equal to 0. Okay. Okay, boleh follow setakat tu? Boleh teacher. Okay, so awak nampak ni kuadratik. Agak-agak boleh tak tekan calculator mode equation A equal 1, B equal to set 3. Agak-agak lah. Kalau nak try boleh. Masukkan A awak ada A 1, B 2 set 3, C negative 1. So kita confirm dapat perpuluhan lah kat sini. Sebab yang melibatkan set ni mesti dapat perpuluhan. Okay, ada yang dah tekan? Kita tengok berapa? 2 Berapa? negative set 3. 2 negative set 3. Okay. So kalau ikut kaedah, kalau kita nak tunjuk kaedah, sebabnya awak dapat satu value je. Ada X1, X2 ke X1 je? X1 is, wait teacher, X1 I get 2 minus set 3 and X2 Okay. I'm getting negative 2 minus set. Minus set 3. Macam ni. Teacher. Okay, so ni adalah A ya. A equal. Okay, so ada tak rasa dia ni boleh masuk dalam bracket? Agak-agak macam mana nak masukkan dia dalam bracket? Macam sedikit. Tukar tanda. Macam sedikit complicated lah kan. Macam dia macam sedikit complicated lah. So biasanya untuk case yang actually 2 minus set 3 ni actually dia adalah decimal kan. Cuba tekan SD tu ataupun fraction, nanti dia keluar decimal kan. Betul tak? Teacher, betul. So bila decimal actually kita kena guna formula. Kalau decimal kita tak boleh buat factorize. So kita kena guna formula. So kat sini cikgu akan pakai formula lah. Formula dia ialah A equal negative, ingat lagi tak? B plus minus square root B square minus 4AC over 2A. Okay, so kita kena show formula. So awak gantikan je. Negative 2 set 3 plus minus square root B square. B square maksudnya 2 set 3 square minus 4 times 1 times negative 1 over 2A. Ni nak guna calculator tak dapat. So awak selesaikan sama ada try and error lah pakai calculator untuk bahagian square root tu. Dia dapat tak satu value? Dia dapat berapa dalam square root tu? Okay, dapat 20. Dapat tak 16 ataupun berapa? Dapat teacher. Dapat 16 kan? Betul. Actually 16 tu boleh buka bracket dia lah. Boleh buka square root dia. Okay, so kat sini ada salah tulis tak? Okay, betul. So awak kena ada dua jawapan lah. Yang pertama negative 2 set 3 plus Yang kedua plus berapa? 4. Ini 4 Okay, yang kedua nanti negative 2 set 3 minus 4. Okay, nama dia bukan X lah sebab awak dah let dia sebagai A tadi. So sini A. Okay, so kena kira satu-satu. Yang A yang pertama, sebenarnya kalkulator pun boleh tolong kira lah yang tadi tu yang Fazana bagi jawapan tu. Okay, yang pertama berapa? Yang 2 kedua minus set 3. Yang ni betul 2 minus set 3 Yang ni dapat negative 2 minus set 3 betul? Betul teacher. Okay, so boleh tak kita terima dua-dua jawapan? So awak kena ingat A ni sebenarnya tangent 15. Tadi awak dah takrif let tangent 15 equal to A. So actually tangent 15 equal to minus set 3
Yang ini pun kena kembalikan balik dia. Tangent 15. So, kena fikir logik kat sini Okay, tangent 15 ni dia duduk dekat sukuan yang keberapa? Quadrant first kan? Tangent 15. Okay, so sepatutnya dia positif ke negatif? Negatif. Negatif. Positif. Sama ada awak letak tanda ni ataupun awak mesti bagi jawapan akhir. Bagi jawapan akhir semula kat bawah cakap awak decide tangent 15 soalan yang dia nak tadi in term of cert tadi 2 minus cert 3. So ni jawapan dia. Itu contoh pengiraan lain lah yang mungkin di luar soalan Okay, soalan dia pendek je tangent 15 tapi kaedah dia melibatkan form quadratic Ain cannot join because you're not admitting her. Okay. Oh ya, Kak cakap dengan cikgu tadi Okay, so itu soalan yang pertama. So actually bab ni dah habis Cikgu nak buat revision untuk hari ni terus. So boleh bersedia tak kalau cikgu bagi exam dalam masa terdekat untuk bab ni? Ke perlukan masa lagi? Boleh exam dalam masa terdekat? Bila tu? Terdekat tu Sabtu Ahad ke? Ke Sabtu Satu Ahad? hari esok ke? Nak masa teacher. Rehat okay. Masa raya haji lah. Nak raya pula. Raya haji rasanya boleh kot. Tak tahu. Masa raya haji tu mungkin boleh ambil. Sebab raya haji cuti berapa hari tau? Tak check pun sebab dah macam cuti hari-hari cuti. Nanti cik jangan ambil masa cuti je. Tak macam cuti Okay, so hari ni kita buat buat revision Sebab kalau awak lagi lama nanti awak lupa. Kalau tengah fresh ni biasanya masih ingat lagi lah. Okay, so revision untuk chapter ni kita combine semua soalan lah maksudnya Okay, so kita tengok satu soalan dulu. Okay, kalau boleh yang revision ni terus buat dalam buku latihan Buku latihan, so awak tak payahlah. Maksudnya ada latihan dalam buku tu lah. Okay, so question 1. Given cos theta equal 4/5, theta 0 degree, 180 degree. Okay, find the value of tangent theta plus 45. Okay, ni question 1. Dia awak yang pertama apa? Tengok dia bagi ni apa kita panggil? Nampak ya? Awak nampak je macam ni ataupun dia single ada P ke K ke? Awak mesti tahu ni mesti ada triangle. So awak mesti tahu sini ada triangle. Okay, so triangle. So dia ada ratio kat situ. Lepas tu tengok pula dia bagi ni in between ni angle dia, range dia berapa? Maksudnya awak kena tahu dia punya quadrant. Quadrant 1 to Okay, 1 and second. Okay, lepas tu tengok pula soalan dia guna formula apa? Double angle ke, half angle ke, addition formula? Rasa addition formula. Addition formula. So tugas awak kena buatlah yang 3 benda tu. Pertama buat triangle. Triangle tu tengok cos positif. Cos positif. Awak diberi 2 pilihan, quadrant 1 or 2 atau 1 and 2. Tapi kalau cos positif, add sugar to coffee. Yang mana layak untuk cos positif? Yang add tu. Mestilah A kan? Okay, so automatic sukuan kedua kita tak payah buat triangle. Walaupun sini sepatutnya boleh buat dekat sukuan kedua, tapi cos positif. Ingat cos positif dekat A ni, kat all ni. Okay, so sudut dia nama theta. Okay, opposite adjacent. Ya? Teacher, sorry, Ain tak boleh masuk lagi lah teacher. Ya, Teacher boleh end. Oh, Ain semula sebab dia masuk semula.
Okay. Azril sekali teacher. Okay, sekarang sekejap. Sebab kadang auto admit ni dia kejap okey, kejap tak okey. Tak sempat nak admit dah masuk 37 dah tu. Lagi 2 ni siapa agak-agak? Seorang lagi ni siapa? Boleh agak lah tu Ada Ham ni, macam mana lah nak buat? Okay. So, okay tadi dah settle triangle. Awak dah labelkan A and, okay cos adalah cah. Adjacent 4, hypotenuse 5, automatic opposite dia berapa? 3. 3. Okay, awak hafal lah triple ni tu 3, 4, 5. Okay, so cari pula formula tangent addition untuk tangent alpha A plus B. Okay, formula dia, awak bacalah formula tu adalah tangent A plus tangent B. Yang ni tak payah hafal pun tak apa sebab yang ni dia akan bagi. Ada formula yang tak bagi tu kena hafal lah. Cek yang cikgu bagi senarai rumus tu. Okay, so kena dapat tangent A plus tangent B over 1 minus tangent A tangent B. Okay, kejap. Okay, so A dengan B awak kena takrifkan lah. So kat sini soalan dia tangent theta plus 45. Bermaksud A awak tangent theta. Siapa dah laju tu dia buat je, nanti bagi tahu jawapan. Okay, so berapa per berapa? Tangent opposite adjacent, so 3 over 4. Tangent 45 ni special angle. Awak tekan je kalkulator dulu, kalau dapat dalam bentuk integer settle. Dapat Kalau, 1. tapi kalau dapat decimal awak mesti lukis segitiga dapatkan bentuk set. Okay, 1 over 1 minus 3 over 4 times Minus 1. Okay. Okay, so kita akan dapat berapa? Last sekali awak kena kira yang ni dah boleh skip dia punya cara kerja seterusnya. 7 teacher. Okay, dapat 7. So, tangent theta plus 45 is 7 lah. Itu je jawapan dia. Ni last answer. Okay, settle yang tu Okay, dapat salin Kalau tak dapat beritahu. Okay, boleh cikgu teruskan? Soalan 2. Boleh teacher. Okay, so soalan 2 bentuk lain. Dia bentuk ni semua lain-lain. Cikgu ambil sikit-sikit lah. Tak boleh ambil semua lah nanti tak sempat. Okay, so 3 sin 2x plus 5 cos x. Kalau soalan ni dah pernah buat beritahu For 0 degree x 360 degree. Okay, so question 2. Okay, soalan ni tak sama macam soalan tadi. Sebab soalan tadi awak nampak ada fraction, awak tahu dia mesti ada triangle, ada quadrant. Okay, kali ni pula soalan dia menjurus kepada apa ni? 3 sin 2x plus 5 cos. Awak nampak dia adalah apa ni kita panggil? Trigonometric function, equation, solving. So bila solving ni maksudnya last answer awak nanti mesti x equal dan mesti beri banyak value. Biasanya ada 4, standard 4 tapi kadang-kadang ada yang rejected tu atau ignore, dia tinggal 2 macam tu Okay, so untuk solving macam ni dia ada 2 je. Awak kena ingat lah yang ni mesti ada sama ada factorization ataupun kuadratik. Dia akan jadi 2 saja. So awak tengok dulu apa yang dia akan jadi. So kita akan ambil formula yang mana? Awak tengok formula siapa yang patut diubah? Tengok sin 2x. Sin 2x.
Okay ni sin 2x, sin 2a. Awak akan pakai formula nombor 19 Sin 2a to cos a. So pindahkan formula. So cikgu akan tukar yang ni. Oops. Okay, so kita salin dulu formula dia. Sin 2a equal to sin a cos a. Make sure awak salin formula tu formula yang betul lah. So biasa awak selak salah Okay betul. Okay, kemudian dah boleh start ganti dah. Okay, so tadi awak punya formula adalah 3 sin 2x plus 5 cos x equals 0. 3 brackets. Okay, gantikan yang tadi tu 2 sin, dia pakai x, so kita pakai x 2 sin x cos x plus 5 cos x equal to 0. Tak, teacher. Belum Okay, make sure masa awak expand bracket ni, yang ini sekali je 3 times 2 je. Sin x cos x ni dia kembar so tak boleh buat 2 kali darab. Jangan tulis 3 sin x 3 cos x ataupun 6 sin x 3 cos x, tak boleh. Dia masih jadi 6. Okay, so sekarang factorization ke quadratic? Factorization, teacher. Nampak ni ada cos, ni ada cos. So factorizekan cos tu. Keluarkan cos, then check dulu 6 dengan 5 ada sifir tak? Enggak. Tak ada. Ada, tak payah keluarkan sifir lah. Kalau ada kena keluar lah. Okay, cos mesti ada x sebab dia sudut ya. Cos x bracket yang tinggal 6 sin x plus 5 equal 0. Okay, kat sini awak tahu ada dua jawapan. Yang pertama cos Kosong. equal 0, koma. 0. Okay, yang second 6 sin x plus 5 equal 0. Okay, settlekan satu-satu. Yang sini ingat tadi tu daripada 0. Kalau 0 ni awak kena hafal sikit graf. Macam mana graf untuk 0? Kalau graf cos 180 bukan 180. No. Okay, so yang 180 betul tak 180? 360. Kalau dia. Okay, sini 0, sini 90. 180. 180. Betul ke ni? Tulis 90 and 180 tadi je? Bukan. Ni 270 kan? 27. Oh alah, dia ke bawah 180. Betul tak? Okay, kalau awak tak boleh, awak kena tekan calculator. Try cos 90, cos 180, cos 270. Yang mana dapat 0, awak senaraikan. Dapat, dua-dua dapat. Okay, yang kat sebelah kanan ni pula, kenalah selesaikan dia. Awak akan dapat sin x, pindah-pindahkan dia jadi negatif 5 over 6. Okay, tekan, ingat negatif ni kita kena ingat balik dia adalah kuadran. Okay, catat dulu dia kuadran ke berapa. Buat dalam bracket, kuadran berapa add sugar to coffee tu? Negatif, kuadran. Third and fourth. Okay, 3 and 4. Okay, sebab sin negatif add sugar to coffee kat tangent and cos tu dia negatif Okay, so dapatkan basic angle dia. X, basic angle, reference angle. Tekan shift, sin 5 over 6. Jangan tekan negatif. Awak akan dapat berapa degree? 56.44 degree. 56.44. Okay, sorry, 56.44. Dalam minit ke? Tak. Boleh kalau awak berminat dengan magnet, bagi magnet. Kalau magnet awak akan dapat 27. 27. Okay. Tapi biasa kita elak magnet sebab magnet kena round off dia betul. Yang ni round off dia senang sikit. Okay, so ini jawapan ke tak? Tak. Okay, tak. Sebab ini quadrant first. Okay, so awak kena cari jawapan untuk quadrant, third quadrant dengan kaedah apa? Plus minus. Tu kena ingat lah. 180 plus 56 Okay, nanti. 180 plus 56. Kalau tak hafal, lukis sikit dia punya. Sini 56. 236.44. Okay, so berapa? 36.44. Okay, 236.44 degree.
Okay, dekat quadrant 4 pun sama. Kalau tak hafal, quadrant 4 ni senang sikit sebab 360. Mesti 360 minus 56. Tapi siapa yang tak faham juga, dia kena buat macam ni. Okay, so yang dekat sini, yang hitam ni 3, okay, 56. So yang kita nak yang colour putih, so mesti 360 minus, okay, so dapat berapa? 300. Sorry. Berapa? 303.56. 46 56 tak silap. 56 Okay, so adakah ni dah settle? Ataupun ada lagi kerja lagi? Kerja akhir awak apa? Naraikan. Kerja akhir kita ialah senaraikan. Okay, kejap. Okay, so nak senaraikan. Tulis balik X. Sekarang dia guna X, X lah. Macam ada benda lari je ni. Apa yang lari tadi? Cos X. Okay. Berapa tadi? 6X. Okay, so awak kena senaraikan X equal increasing order, so 90 degree, 236.44 degree, 270 degree, 303.56 degree. Okay, untuk case ni ada 4 value. Okay, 4 angle lah. So senaraikan semua. Okay, kejap. Okay, dapat tak? Dapat follow yang tu Dapat teacher. Okay, so kita ambil question 3. Okay, question 3 ni biasanya format kertas 2 dia panjang sikit. Yang tadi tu lebih kepada format kertas 1 lah, maka dia 4, 6, 8. Okay, format kertas 2 biasanya ada yang 10 markah tu. So kita ambil satu soalan A, lepas tu ada anak dia 1. Okay, ambil proof. Yang ni pun kalau dah bagi tahu tangent A over 2 sin A over 1 plus cos. Okay, dah bagi belum? Macam belum. Okay, so awak kena prove tangent A over 2 equal sin A over 1 plus cos A. So, sin dengan cos boleh tukar jadi tan dengan cikgu? tapi dia tak duduk serentak kan? Yang ni tak boleh pecahkan kan? Boleh ke buat sin A per 1? Oh, tak boleh, tak boleh. Tak boleh. Okay, so tak boleh. So awak nak change yang mana? Ni LHS, left hand side, ni right hand side. Right, mana awak pilih? lagi. So kena ambil right lah. Sebab kalau awak ambil yang tangent A over 2 ni nak jadi sebelah kanan ni susah ni. Macam agak mustahil, tapi yang ambil yang panjang ni kita boleh tukar-tukar jadi pendekkan dia sikit. Okay. So ambil RHS, right hand side. So senaraikan dulu. Sin A over 1 plus cos A. Memang awak memang tak ada formula pun, sin A ni tak ada formula. Tapi kita kan kata kita nak pinjam formula sin 2A. Kita nak pinjam formula ni Tapi apa kita buat dengan formula ni? Kita kena tukar jadi sin A. So automatik sebelah ni akan jadi 2 sin A cos A. over 2. A over Dia akan berkurang. Cos A over 2. Okay. SPM bagi tapi formula ni tak payah hafal lah. Sebab formula ni boleh dikurangkan dengan pecahan je per 2. Ingat kalau 2A kat sebelah kanan 1A. Kalau yang kedua cikgu buat ni sin 1A sebelah kanan sin A per 2 setengah. Dia berkurang sikit-sikit je tu Okay, sama untuk cos pun awak cari siap-siap. Untuk cos. Tadi cikgu dah cari formula sin. Sekarang cikgu ambil pula formula cos 2A. Okay, ingat formula cos ada 3 kan? Awak kena pilih mana yang paling sesuai untuk digantikan. Adakah nak pilih yang ada sin dengan cos? Ya. Kita akan tengok ni. Sebelah cos ni ada nombor 1. Ada nombor 1 macam kita mesti nak matikan satu ni. So kena cari yang ada tolak 1
So awak akan ambil 2 yang mana cos yang ada satu. square A square bukan? So kita akan ambil yang ke ni kan. Yang kedua ni. 2 cos square A minus 1. Kita tak ambil 1 minus sign. Kita ambil yang minus 1. Kita tak ambil yang 1 positif. Kita ambil 1 dia negatif. Okey, niat kita apa tadi? Nak matikan 1. 1 tolak 1 kosong. Okey, so awak pilih tadi. Dah tak ingat lah. Apa? 2 cos So kita akan pilih 2 cos square A minus 1. Okey, cikgu pilih ni. Okey, lepas tu ingat awak nak tukarkan cos 2A jadi cos A. So halfkan dia yang separuh kat sebelah kanan tu. 2 cos square A over 2 minus 1. So yang kita highlight ni yang kita nak ganti Okey. So dah boleh start ganti. Okey, sin A tu awak gantikan dengan 2 sin A over 2 cos A over 2. Okey, over 1 plus, okey, cos tu buat bracket, gantikan dengan 2 cos square A over 2 minus 1. Okey. So sekarang ni yang bawah tu nampak macam ada benda yang eliminate kat situ lah. Okey, yang atas dengan bawah pun ada juga yang boleh eliminate. Okey, so kalau rasa confused, salin dululah. Over, okey, bawah ni sebenarnya 1 tolak 1 dah habis, cikgu tak tulis. So 2 cos. Okey, ada tak yang boleh cancel kat sini? Boleh. Yang cos tak boleh. Boleh. Dengan 2 cancel. Cos ni 1 ni cancel. Bawah tinggal Okay, 1 bawah lagi. ni ada tinggal lagi 1 Okey, so kita dah boleh dapatkan dia last jadi sin A over 2 over Cos A over 2. okey, awak kena ada maklumat sikit lah sini. Sama dengan tan. Sin over cos ialah tan. Tangent. Okey, so boleh terus tukar nama dia tangent A over 2. Nak stop ke nak sambung tengok soalan. Okey, dah perlu stop ke ataupun kena lagi sambung lagi? Dah stop dah. Dah dapat. Stop dia dah, kata dah tadi. dapat dah. Dah dapat kan? Sekejap Okey, sekejap. Dia dah lari. Okey. Okey, dah stop sebab soalan tadi tangent left hand side tangent A over 2. Okey, awak dah stop, awak tulislah RHS equal LHS atau buat layat right hand side equal left hand side. So proof. Sebenarnya tak buat ayat pun tak apa jangan risau sebab ayat awak adalah ni. Ini ayat awak sebenarnya. Dia akan check last ni sama tak dengan last dengan first yang soalan tu. Kalau dah sama tak perlu bagi tahu. Sebab tu ada pelajar dia tak tulis yang ni. Cikgu check itu dia tak tulis yang ni, dia tak tulis. Dia stop kat sini. Dia stop kat sini lepas tu dia kata proof. Selagi awak tak tulis tangent ni kita tak boleh anggap dia proof Awak kena tulis balik tangent tu. Sebab orang tak tahu awak boleh baca tak benda ni, formula ni. Okay. Okay, boleh faham make sure tulis tulis balik dia punya formula tu. Okay. Itu tadi soalan A1 tau, dia ada anak lagi A1, dia ada seterusnya A2. Hai. Sekejap. Tengok A2. A2. Okay, so find tangent 22 1 over 2 degree without Okay, so dia nak jawapan state the answer in the form of set
Okay, so kalau awak tengok soalan question A2 sebab dia duduk sekali dengan A1 dekat anak dia A maksudnya mak dia A ni. So kemungkinan dia ni ada kaitan dengan question A1. So awak cuba convertkan dulu fraction ni jadi lain, jadi improper fraction. So dia akan jadi tangent berapa? 45/2. Okay, betul. So actually dia adalah tangent 45/2 degree. Okay, so sebenarnya 45/2 degree ni sama tak dengan apa-apa formula yang awak dah pernah belajar? Addition formula ke? Tadi. So dia macam half kan? Tadi soalan first tadi tangent A/2. Seolah-olah dia sama formula dia nak pakai yang tu juga. So bolehkah awak anggap yang ini, awak nak anggap dia tangent A/2? Boleh ke tak? Boleh. So awak dah ada ke belum formula tangent A/2? Dah ada. Dah ada dekat question A tadi, A1. Okay, so kita ambil dulu formula yang dia bagi, sin A/1 plus cos A. Kita tak payahlah cari formula baru, kita pakai formula yang dia bagi. Okay. So dekat sini awak tahu tadi soalan tangent 45/2. So sin A awak berapa? Follow A awak. Ni A, ni A. A awak 45. Okay, so awak kena tulis sin 45 degree over 1 plus cos A. Sama, cos pun 45 degree. Okay, 45 ni dia tak kasi tekan calculator. So kalau tak bagi tekan means awak mesti ada triangle. Triangle yang 45 mestilah yang kaki dia sama. So 1, 1, 2. Okay, gunakan sifir ni. Untuk sin 45 kita akan ambil berapa per berapa? Okay, opposite 1. 1/2. Okay, 1/2. Bawah 1 plus cos 45 awak akan dapat AH. Sama kan? Okay, ini yang kita kata siapa yang ada kalkulator yang baru dia boleh tekan. Tekan dan dapat jawapan, tengok markah dia berapa sini. Markah dia 4. So kalau 4 tu biasanya dia nak tengok awak buat selesaikan cert lah. Macam semalam Okay. Okay, so macam mana kita nak selesaikan cert sebabnya bawah dia fraction ni. Okay, sebelum awak cari cert konjugat, actually awak boleh je try and kalau konjugat boleh juga tapi dia panjang sikit Katakan yang bawah ni actually dia kalau cikgu nak samakan, cikgu kena buat apa? Ni ada 1 plus 1 over ni. Kalau nak samakan pembawah dia, awak buat apa selalu? Boleh buat cross multiply. Boleh buat cross multiply. Cross multiply macam ni. So dia akan jadi berapa? Set 2 plus 1 over set 2. Okey, boleh tangkap tak yang tu? So yang bawah ni cikgu akan tukar jadi set 2 plus 1 over set. Oh boleh cikgu. Boleh. Okey, sebab apa? Sebab kita ni sebenarnya nak tukarkan bahagi ni jadi darab. Okey, so kita gunalah sifir macam budak-budak sikit lah. Kalau tak boleh pick up, kena buat macam ni dululah. Divide set 2 plus 1 over set 2. Lepas tu divide tukar jadi multiply. Sebab nak tekan kalkulator macam tak boleh. So kita terpaksa manual macam ni lah. Okay, so awak dah nampak ada benda boleh cancel kat sini. Bila awak cancel, apa jadi dengan jawapan tu? 1 over set 2 plus 1. Dia masih tak menepati kehendak soalan lah. Kehendak soalan masih tak nak ada set kat bawah. Tapi at least dia dah set dia dah berkurang. 1 over set 2 plus 1. Okay, so baru cari set konjugat dia kat sini. So konjugat dia multiply dengan apa? Set 2 minus 1. Set 2 minus 1 over set 2 minus 1. Okay, so sini 1 over set 2 plus 1.
Okey, darab masuk jadi cert 2 minus 1 over. Okey, awak kena ingatlah kalau cert yang satu positif, satu negatif tu awak boleh buat square dua-dua. Guna sifar A square minus B square. Okey, so awak akan dapat berapa? 2 minus 1. Cert dengan square dia akan mati. Okey, cert dengan square akan mati kat sini. So jadi 2 saja. 1 square adalah 1, so dapat 1 lah. Over 1. Okey, so perlu tak tulis 1 tu? Tak perlu. So ini jawapan akhir kita. Menepati soalan dia kata nak cert A plus B. Atau A plus cert B. Ikut soalan dia tadi. So menepatilah soalan tu Cuma tu lah. Cert ni awak kena ada sedikit kemahiran cert konjugat tu tadi. Okey, kalau awak perhatikan, kejap cikgu ke atas sikit Dekat sini tadi sebenarnya dah boleh ambil cert konjugat. Contoh cert konjugat kat sini berapa? Cuma cikgu tak ambil kat sini, ada reason lah. 1 minus 1 set tu per set tu. Dia akan 1 minus kejap. 1 minus 1 over cert 2 over 1. Kenapa cikgu tak ambil kat sini? Nanti complicated. Sebab atas pecahan, bawah pecahan. Nanti complicated. So awak cuba matikan pecahan dulu. Satu pecahan kat bawah. Kat bawah ni kita nak matikan dulu pecahan yang ni. Kena samakan penyebut dia. Okey, dah habis, dah mati. Dah tinggal single macam ni. Pecahan awak single. Kalau nak senang lah, dah pecahan single, baru cari cert konjugat. Okey, itu antara kaedah dia lah. Cuba tengok dapat ke tak salin tu. Dapat salin? Macam biasa ini nanti. Okey. Question ni untuk 10 marks. So question B macam kalkulator selain pada Fazana, siapa lagi ada kalkulator tu? Kalkulator putih tu. Macam yang selalu Yang plus je cikgu. Yang plus ke apa Yang kelas B. ES plus tu. Yang tu. Kalau yang tu siapa ada lagi? Sebab kalau itu maka sini cikgu tengok dia punya proof dengan question A tu 4 marks. Maksudnya A tu proof 2 marks. Yang bawah ni pun 2 marks. So kalau 2 marks bermaksud awak boleh ganti sini 1 markah. Sini je 1 markah, 2 je. Yang tengah-tengah ni dia tak ada markah lah. Okay. Cikgu maksudnya boleh tekan terus kalkulator lah. Tengok markah. Awak kena pandai tengok markah. Kalau markah dia besar bermaksud dia nak uji pengetahuan cert. Tapi biasa soalan yang pinjam bab lain, contoh soalan ni tajuk trigo, tapi dia pinjam bab index log and cert. So dia akan skip sikit lah markah cert tu Okay, so maksudnya kalau awak ada kalkulator tu memang boleh tekan. Tapi malangnya siapa yang kalkulator hitam tu, dia tekan macam mana pun takkan keluar cert ni. Betul tak? Dia akan keluar decimal. Dia akan keluar decimal. So awak pun tak mampu nak tukar cert to minus 1. So untung sikit lah siapa yang ada kalkulator tu yang baru tu. Siapa yang berkemampuan bolehlah beli. Tapi kalau tak berkemampuan jangan paksa mak ayah awak beli tengah-tengah pandemik ni. Kan tak makan seminggu kan. Kalkulator tu RM80 Shopee murah teacher. Shopee berapa? Berapa Shopee? Berapa Shopee? Hari-hari Tak tu saya tahu, tengok 20 lebih. Oh ya ke? Suspicious Tapi sangat. yang tu clone, yang tu clone. Makan keluar awak tekan-tekan. Muat dia dah tak Nanti ada. boleh tukar set, okey je. Aduh. Kalau kalkulator hitam boleh tukar set tak? Cuba awak explore. Kod-kod lah awak jumpa. Tak boleh. Tak boleh kan? Dia decimal. Okey, tak apalah. Ikutlah awak yang tak tekan kalkulator dengan set tu, dia lebih hebat lah tu. Dia boleh tekan. Boleh boleh buat skema Skema penuh. Okey, so ni B sahaja. Markah dia dalam 3 je sebab tak ada shifted. Biasa 3 markah. Kalau tak ada plus kat belakang ni, tak ada plus, maksudnya markah dia 3 marks. Biasa kalau ada plus 1, plus 2 kat sini kalau ada plus 3 ke, ni shifted, translation, itu baru 4 marks. Okay, soalan dia first awak tengok draw ke sketch? Sketch. Okay, sketch pakai graph paper ke atau test pad je? Test pad. Test pad saja.
So baca sikit lah amplitude. Lepas tu cycle kat sini. Okay, so berapa amplitude dia tinggi dia? -5/2. Okay, so make sure nanti awak punya starting tinggi nanti negatif maksudnya dia reflect. Okay, so amplitude -5/2 cycle 1. 1, so kena senggat 4 kali. 4 kali senggat. Okay, so dia guna range ni, dia guna ni radian. Okay, so cikgu tak ada pembaris kat word ni, so awak guna pembaris lah pakai pembaris. Okay, awak just nak 1, 2, 3, 4. Okay, so X axis ni tukar jadi huruf A sebabnya dia guna A. Okay, so dia guna radian 2 pi, pi over 2 and 3/2 pi. Okay, so sini 0. Awak punya tu dia fraction, so in between lah. Maksudnya kalau ada number 2, sebab yang 5/2 ni bersamaan 2.5. So dia di antara 1, 2, 3 tu. Okay, perlu tak nak ambil skala 1, 2, 3 pun okey juga. Okay, kita buat anggaran dulu Okay, so 3 kat sini, awak mesti guna kertas awak tu mesti atas line atas line. Jangan in between line, tu susah nak kira Okay, -1, boleh label je. Okay, so starting untuk sign start dengan 0 ke start dengan number 1? 0. 0. Dengan 0. Okay, so kita boleh je plot sebenarnya. Okay, cuma sepatutnya awak naik dekat 2.5. Tapi kali ni dia reflect, kena reflect. Tengok -5/2 tu reflection. Okay, so naik atas, turun bawah. So bila awak guna kertas kajang awak memang ada line macam ni. So tak ada masalah So make sure titik ni atas line. Okay, tapi macam cikgu ni sebab kertas A4 Okay, masa exam harap-harap dia bagilah kertas tu sebabnya awak dah tak ada guna kertas kajang. So kalau dia bagi A4 kalau bagi A4 kena letak pembaris tak pembaris. Check betul tak sini 2.5. Pastikan sini memang 2.5. Okay, bawah pun sama mesti 2.5. Okay, so dah boleh ke buat ataupun nak ada shifted kat sini? Boleh je buat. Okay, dah tak ada, so boleh terus graphkan dia. Aduh. Dahsyat. Memang macam tu ke? Bukan. Ni biasalah, dia dah lama sikit dia hang lah. Okay, sekejap awak buat dulu. Dia tak boleh cikgu zoom sikit dia ni. Kalau tak zoom kan payah pula nak tulis. Okay, biasa buat satu nafas lah. Kalau buat satu nafas biasa smooth. Okay. Kalau berhenti-berhenti biasanya dia jadi double line selalu Okay, bagilah nama graf ni. Y equal -5/2 sin A. Okay, dapatlah 3 mark kat sini. Marks dia pada scale. Dia punya shape dengan amplitude. Okay, 3 marks. Scale ni mesti scale awak betul sampai 2 pi. Maksudnya awak pusing satu shape ni mesti sampai 2 pi. Okay, shape dia mesti bentuk sin. Kalau awak terlukis cos, hilang markah. Dia mesti bentuk sin. Amplitude dia mesti betul. Atas bawah 2.5. So kalau guna A4 awak kena catat sini 2.5. Kalau test pad tak payah catat pun tak apa. Kita boleh baca skala ikut garis. Okay. So settle soalan B. Okay, dia ada soalan C ni, dia seterusnya. Okay, question C. Hence,
Awak lepas ni tak ada kelas kan? Kau cikgu terlajak sikit ni sebabnya semalam dah tak tahulah. Tak apa ke? Terlajak sikit kan? Tak apa. Esok lusa kan cuti. Yep. Hari-hari cuti. Tak adalah. Itu tak lah. Ada yang cuti hari-hari lah. Yang tak cuti hari-hari dia rasa penat lah. Betul je. Dah burn out ke? Ada yang burn out ke? Kalau ada Lagi. yang kemurungan ke, burn out ke, make sure cari kaunselor dulu. Cari guru kelas. Carilah mana-mana orang yang boleh dengar cerita awak tu. Sebab sekarang tak mustahil ada orang yang burn out Kadang-kadang cikgu pun nak burn out. Aduh lah. Sometimes lah. Sebab complicated buat PDPR ni. Okay, awak pun sama. Tapi at least awak tak payah masak kot kan? Duduk rumah masak ke? Tak ada. Tahu lepas habis kelas cari makan je. Betul. Tapi yang perempuan ni macam cikgu yang perempuan ni macam lipas kudung lah. Macam sotong tangan Okay. Itulah cabaran. Kalau duduk sekolah boleh goyang kaki sikit. Okay. So sekarang kita tengok soalan C. Dia kata hence. Okay, perkataan hence ni kalau ada mesti awak refer question before. Mesti refer mana-mana lah yang sesuai. Refer B lah sepatutnya. So dia masih suruh sketch. Masih sketch. Sebabnya tadi awak sketch, kali ni pun sketch lah. Dia dah bagi hint kat sini straight line. So bukan curve. And to find the number of solution. So dia bukan nak solution, dia nak number. So jenis nak ada berapa number lah. 3 ke 2 ke Tapi tengok soalan ni ada tak kaitan dengan soalan A, soalan B. Sebab tadi awak lukis graph sign. Dia macam ada kaitan dengan soalan A juga kan? Okay, so ni kita refer questions A. Okay, sebab ni soalan dekat tempat yang sama, so boleh refer. Soalan ni cikgu akan tukarkan tangent A over 2 jadi sin A over 1 plus cos A. Okay, 1 plus cos A ni awak nak tukar lagi ke jadi half angle ke? Awak rasa? Cuba fikir. Adakah awak nak tukar jadi cos A ni jadi half angle? Ataupun biar je 1 plus cos. Biar kot. Biar je. Kena intai-intai lah sebelah kiri tu. Nampak macam boleh mati je, biar ni sebiji sama, cancel. So janganlah pergi tukar pula Okay, so yang tinggal hanyalah sin A. So bila dia tinggal macam ni, kita nampak dia dah sama macam question B. Tapi belum lagi lengkap question B. Question B tadi negative 5 over 2 sin A. Yang ni kurang negative 5 over 2. Kalau kurang sifir darab, tak ada masalah awak just darab je. Dia kurang darab, kita darab. Okay, so kita akan darabkan dia. Kita multiplykan dengan negative 5 over 2. Kanan, kiri, both sides. So jadilah dia yang baru negative 5 over 2 sin A equal negative A over 2A, 2 pi Kalau times dengan negative 5 over 2 jadi berapa? Belah kanan ni kena tulis sikit lah. Yang ni dah jadi Y. Yang ni akan jadi positive 5A over 4 pi. Okay, dapat tak yang tu? Dapat. Okay, tahu kenapa cikgu tukar jadi Y ni? Sebab yang question equal to Y. Sebab question B tadi nama graf awak Y equal negative 5 over 2 sin A. Sebab tu lah kita darab dengan 5 over 2. Kalau graf awak tadi 3 sin A, awak darab 3. Awak dia kata 4 darab 4 macam tu. Kita follow cerita dia. Okay, so dah dapat ni biasanya ada 1 mark kat sini lah. Cuma ni ada question sebelum. Tapi tak tahulah markah yang dia bagi sini pun cukup untuk 1 mark je.
Okay, so awak mesti buat table. Kenapa table? Kenapa cikgu boleh buang satu? Sebab? Tupai aja. Sebab straight line. Macam mana awak tahu dia straight line? Sekarang paksi X awak tu nama dia A tau. A ni paksi X. X kat atas ya cikgu. X exist ataupun X dia dekat atas pasar ni lah ni X di atas. Kalau lah 5/4A, 5 pi over 4A. Kalau macam ni A awak kat bawah, awak kena extend 3 table ni jadi 3 sebab lengkung Okay, so untuk kes ni kita ambil dia kat atas, kita buat 2 je lah. Kalau 2 boleh ambil kosong. Boleh pilih skala awak tadi paksi X tadi ada banyak 0, ada pi, over 2 sampailah 2 pi. Kita pilih je kita nak yang mana. Okay, 0 dengan 2 pi, hujung-hujung. So bila ganti, kena buat penggantian lah. Y equal 5, 0 over 4 pi. Okay berapa? 0. 0. Okay, second Y 5 2 pi over 4 pi. Biasanya kita tak pakai calculator sebab kita boleh cancel ni. Dapat 5 over 2 pi kan. Okay, 5 over 2 je kan. Pi pun dah potong. Tinggal 5 over 2 boleh lah ambil 2.5 lah. Sebab nanti awak tak nampak value. Okay, so pergilah dekat graf. Lukis pula yang ni. 0, 0. Okay, so hafal dia punya nombor 0, 0, 2 pi dengan okay, kejap. Okay, so sini 0, 0. Kalau 2 pi tadi dengan 2.5 kat sini. Sama tinggi dengan ni. Okay, sorry Kak Cikgu tak ada pembaris kat sini. So kita akan pakai pembaris Awak buat satu straight line. Okay, how many number of solutions? Awak nampak number of solution? Yang ni jangan tertipu lah sebab ada berapa number sebenarnya. Yang kita nampak sini satu. Lagi? Sebelah tu kan. 2. Ada lagi tak? 3. Ada. Dekat 0, 0 ni selalu orang tak nampak. 1, 2, 3. So awak kena tulis jawapan akhir awak kat bawah sekali. Kena tulis. Tak boleh tulis 3. Ni ada siapa yang faham So mesti tulis sebelah kiri ni number of solutions. Grammar tak ada masalah tak ada S ke ada S tak apa. Awak nak tulis 3 ke is 3 pun tak apa. Asalkan ada number 3, ada number of solutions. Okay. Bahasa Melayu dia bilangan penyelesaian kok terlupa ke nanti. Okay, number of solutions 3. Equal 3. Boleh buat equal Okay, kejap. Okay, lukis graf dah, double angle dah. Apa yang belum Sekejap, satu minit. Okay, rasanya dah cover lah kot Cuma kalau soalan tu problem solving tu dia ada kebat sikit lah. Ada ayat-ayat yang dia bagi luar daripada cerita ni lah. Contoh dia bagi kedalaman air, ombak, tu awak kena simpat ke tak ni? Macam yang bulan lah. Sekejap. Okay, setakat ni ada soalan tak? Untuk yang itu je, ada tak soalan? Yang semalam punya boleh buat tak? Yang ada tangent, half, 2, 3. Saya Belum study balik. mungkin sebab semalam tak habis kelas. Tapi awak cuba dulu, kalau tak dapat nanti bagi tahu. Sebab next week sepatutnya cikgu akan masuk bab 5 kan? Ni bab apa ni? Bab 6 Okay, next week patutnya masuk bab 5. Okay. Habis dah teacher. Okay. Patutnya dah habis lah ni. Ada soalan lagi tak? Kalau tak ada cikgu stop. Kalau ada saya boleh je nak tambah lagi soalan ni.
Tak apa, teacher faham teacher. Dah ni dah panas kepala. Nak end. Okay, kita stop dululah hari ni. Nanti kita tengok balik bila buat revision ataupun nak drill je. Okay, so dah tutup bab ni dah habis Kalau ada yang tercicir nanti bagi tahu, takut ada yang terskip ke. So nanti cikgu akan hantar page ni. Okay, kalau tak ada bolehlah bersurai. So hari ni kehadiran hampir penuh. Satu je lagi. Awak cubalah cari kawan awak tu seorang tu Okay. Okay, terima kasih semua. Salam. Terima kasih. Bye. Selamat bercuti. Selamat bercuti. Okay, selamat juga.